Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita mengadakan siaran langsung ataupun live di TikTok, yang mana pada pagi ini kita akan mula membaca muzakarah kitab Misbahul Munir, kitab Tauhid, yang mana kitab ini sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok, di pondok-pondok di seluruh negara lah, khususnya di Kedah, di Kelantan dan sebagainya, di Fatani. Jadi antara kitab Tauhid yang kita kata mudah sikit lah, sebab kebanyakan kitab Tauhid ni cara bacaan dia susah. Antaranya kitab Baquratul Amani, kitab Taqribul Ikhwan, kitab Faridatul Faraid, yang banyak lah kalam-kalam dia tu susah sikit, yang memerlukan ilmu nahu. Jadi kitab Tauhid Misbahul Munir ni dia mudah sikit lah, mudah sikit tapi taklah senang sangat. Baik, kita cuba muzakarah kitab ni pula setelah mana kita telah khatam kitab Risalah Wasail Ilmu Kalam kemarin kita dah khatam. InsyaAllah kita sambung dengan kitab ni lah. Mula tu nak baca kitab Kifayatul Mubtadi, tapi rasanya kita baca yang ni dulu lah. InsyaAllah nanti kita baca yang ni dulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala risalah. Baik, di sini kalau kita mengaji ilmu nahu dipanggil risalah ni dipanggil khabar. Khabar bagi mubtada yang mahzuf. Mubtada dia kena takdir. Ai hadhihi. Kena takdir tu. Ai hadhihi. Kalau dalam bahasa Arab dia kena takdir. Ai hazihi. Sebab apa hazihi? Sebab apa tak takdir ai hadha? Kerana risalatun ni khabar dia adalah muannas. Risalah ni tanda muannas adalah ta marbutah ni. Jadi mubtada dengan khabar ni dia kena mutabaqah, dia kena sama lah. Kalau mubtada tu muannas, khabar pun kena muannas. Di sini khabar dia muannas, risalatun. Risalatun ni khabar bagi ni mubtada ni, mubtada yang mahzuf, maka kita kena takdir juga mubtada yang muannas, ai hadhihi. Qala musannif ai hadhihi risalatun. Bermula ini apa? Qauluhu risalah, yakni kitab. Bermula ini ialah perkataan musannif lah. Risalatun ialah risalah. Risalah ni jadi khabar. Yang bernama risalah, apa itu risalah? Qauluhu risalah, yakni kitab yang kecil. Kerana asal makna risalah itu surat kiriman. Jadi risalah ni asal dia adalah kitab yang kecil lah, kitab yang kecil ataupun beberapa helaian daripada kertas lah, risalah ni. Berbeza dengan kitab ni asal dia besar. Kalau risalah ni dia kitab kecil, berbeza dengan kitab besar-besar lah. Jadi risalah ni maknanya helaian, beberapa helaian sahaja. Baik, sekali lagi, risalatun ay hadhihi risalah. Bermula ini risalatun khabar dia ialah risalah. Risalah ni adalah kitab yang kecil, yang mana asal risalah itu maknanya adalah surat kiriman. Baik, di sini adalah kitab yang kecil lah, kitab yang beberapa helaian sahaja, yang bernama Al-Misbahul Muniri. Nama dia adalah Misbahul Munir. Misbah ni maknanya lampu.
Munir yang menerang. Munir ni maknanya yang menerang, yakni yang mencerah. Yang mencerahkan lah. Lampu yang mencerahkan. Al-misbahu maknanya lampu. Al-muniri maknanya yang menerang, yang mencerahkan. Fi ma'rifatillahil qadiri. Lampu yang menerang tu fi ma'rifatillahil qadiri, pada mengenalkan akan Allah yang berkuasa. Jadi kitab Misbahul Munir ni adalah kitab yang nak menerangkan cara nak mengenal akan Allah Ta'ala yang berkuasa dengan sifat perkuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah lah kita belajar ni, mudah-mudahan kita dapat kenal sifat-sifat Allah. Jadi kita yang baharu ni tak dapat nak mengenal zat Allah yang hakiki tu. Cuma kita boleh kenal Allah dengan kita belajar sifat-sifat dah. Macam mana kita nak kenal sifat dah? Tu. Baik. Jadi kita di akhir zaman ni, janganlah kita terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang terpesong, fahaman-fahaman yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, ahli yang mengikut sunnah Rasulullah wal jamaah dan jamaah para sahabat. Jadi kita kenalah berpegang dengan pegangan mereka lah, pegangan tauhid mereka. Baik, insyaAllah kita selamatlah dunia dan akhirat. Disusun akan dia. Jadi Al-Misbahul Munir ini, risalah Misbahul Munir ini disusun akan dia ini risalah oleh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Abdul Aziz ni siapa dia ada ni? Abdul Aziz ni siapa dia? Dia adalah salah seorang daripada anak murid ayah Deskam. Jadi Abdul Aziz ni adalah salah seorang daripada anak murid ayah Deskam. Ayah Deskam tu siapa dia? Yakni pengarang kitab Taqribul Ikhwan dan Irsyadul Jawi. Tu. Jadi Abdul Aziz ni salah seorang anak murid ayah Deskam tu lah. Al-Fatani yakni yang dibangsakan kepada Fatani. Fatani lah. Negara Fatani, negeri Fatani yang terletak di Thailand. Yang bermukim, yakni yang menetap di kampung Paloh. Jadi Abdul Aziz bin Ismail ni bermukim ataupun menetap di kampung Paloh, Bunut Payung, Kota Baharu, Kelantan, Malaysia. Baik. Mungkin dia berasal daripada Thailand, Fatani, tapi dia menetap di Kelantan, di kampung Paloh, Bunut Payung, Kota Baru, Kelantan. Dan bawah sekali, tidak dibenarkan mencetak akan risalah Misbahul Munir ini, tidak dibenarkan mencetak dengan ketiadaan izin pengarangnya. Kalau nak cetak kena minta izin dulu lah. Baik, kita tengok muka surat yang pertama lah. Muka surat yang pertama. Baik, jadi kitab ni saya dah khatam daripada guru saya lah. Guru saya banyak, antaranya Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Abdul Majid, salah seorang guru yang tinggal di Pondok Lanai, Baling Kedah, ataupun yang dikenali sebagai Madrasah Misbah Al-Falah. Yang kedua, guru saya sampai sekarang ni saya mengaji lagi, iaitulah Syekh Ustaz Yaziz, anak kepada almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa Sik Kedah. Dan di Kelantan, guru saya adalah Ustaz Din, yang terkenal dengan orang panggil Ustaz Din Keruh, yang berkhidmat mengajar di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Dan Ustaz Naim, cucu menantu kepada Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Hashim di Kelantan. Dan banyak lagi lah. Tu antara guru-guru yang kita pernah bertalaqi dengan mereka. Jadi insyaAllah kita akan kongsi yang mana kita tahu dulu lah, insyaAllah. Sebab ilmu ni luas, jadi kita kongsi yang kita tahu dulu, insyaAllah. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi dalam ilmu nahu dipanggil apa ni? Ba pada bismillah ini dipanggil harful jar, huruf jar, huruf yang berkehendak kepada muta'allaq,
huruf yang berkehendak kepada tempat sangkut. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, jadi dengan nama Allah ni, pada ba ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita lah dipanggil dengan. Jadi dengan ni dia nak kepada sesuatu yang mahzuf, kena takdir. Benda tu tak ada tapi kita kena bawa mai. Apa dia? Untuk sangkut kepada ba ni, sebab kaedah dia tiap-tiap huruf jar dia berkehendak. Dia berkehendak kepada tempat sangkut, tempat muta'allaq. Tu huruf jar. Kalau dalam kitab Matan Jurmiyah dia ada 9 tu. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Tu ada 9 semua huruf khafat ataupun huruf jar. Antaranya adalah huruf ba. Bila ba ni ada kat depan, maknanya dia ada sesuatu yang mahzuf yang kita kena takdir. Jadi kita kena takdir di sini macam mana? Ai aqra'u hadzal kitab, yakni aku baca akan ini kitab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kena takdir pada ai aqra'u hadzal kitab tu lah. Ataupun kalau bagi musannaf, tuan pengarang kitab lah, dia boleh juga takdir ai uallifu hadzal kitab, yakni aku karang akan ini kitab, aku susun akan ini kitab dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kena takdir kat depan ni. Tak ada pun tapi kena takdir. Ai aqra'u hadzal kitab ataupun ai uallifu hadzal kitab. Ataupun boleh juga ai abtadi'u hadzal kitab, yakni aku mulai kitab ini. Boleh juga dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Serupalah macam kita buat ayat dalam bahasa Melayu nah. Contohnya apa? Saya makan nasi dengan tangan, contohnya dengan menggunakan tangan. Tiba-tiba dia ada itu dengan tangan. Dengan tangan kita tak faham lagi. Dengan tu ba lah, dengan. Jadi kena takdir saya makan nasi tu. Baru kita faham saya makan nasi dengan menggunakan sudu ataupun dengan tangan. Tiba-tiba ada ayat di situ dengan sudu, tiba-tiba dengan sudu, kita tak faham. Kita takdir saya makan nasi dengan, saya makan nasi tu kena takdir lah kat depan tu. Tu contoh. Contoh dah. Baik. Kemudian bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah ni musamma, yang dinamakan nama yang dikehendaki musamma, itu zat dia yang dinamakan itu. Bismillah, dengan nama Allah ini. Allah ni siapa? Allah ini adalah zat, satu zat. Yang kita kata Allah itu adalah satu zat. Nama bagi satu zat. Silap. Allah tu adalah nama bagi satu zat yang wajibal wujud, yang wajib ada. Tu dia katakan Allah. Sebab tu lah ada fahaman baru ni, dia kata sebut Allah tu tak ada faedah. Zikir Allah itu tak ada faedah, dia kata. Itu tak betul tu. Salah tu kalau dia kata zikir Allah tak ada faedah. Sedangkan Allah itu adalah nama bagi zat, satu zat yang wajibal wujud. Iaitulah Tuhan kita lah, nama bagi Tuhan kita, Allah tu. Jadi kalau dia kata zikir Allah tu tidak memberi faedah, salah. Sebab satu hadis, ada satu hadis yang mengatakan dalam kitab Alamat Kiamat, mafhum daripada hadis tersebut, barang siapa yang selagi mana ada yang berkata Allah di atas muka bumi ini, di atas dunia ini, selagi itulah tidak akan berlaku kiamat. Jadi nak abang kata perkataan Allah itu, kalimah Allah itu adalah berfaedah. Tapi ada juga fahaman terkini yang mengatakan berkata Allah ataupun zikir Allah itu tidak memberi faedah. Baik. Ai itu yakni lah. Ai itu maksudnya yakni. Ai yang maknanya yakni. Yakni itu dia nak tafsir lah, tafsir. Ai yakni apa yang dikehendaki oleh musannaf. Itu maksud dia. Yakni ai itu.
Bukan ai apa khabar. Saya kata ai apa khabar pula, bukan. Ai tu maknanya yakni, dia nak tafsir tafsir tu. Tu nak tafsir sesuatu tu lah. Dia nak terang sesuatu tu, ai, yakni maksud dia. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ni yang maha pemurah. Kalau setengah dobit, setengah tuan guru kita dia dobit dengan yakni yang maha pemboros. Tuhan yang maha Ar-Rahman, pemboros. Dia mengurniakan nikmat-nikmat yang kasar-kasar, yang besar-besar. Jadi dia termasuk sekali lah, orang kafir pun dapat, orang munafik pun dapat, makhluk-makhluk semua dapat, makhluk hidupan di laut, di daratan semua dapat. Tu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ni Allah Ta'ala bersifat pemurah, pemboros. Dia bagi semua sekali dia bagi. Sama ada orang beriman ke, orang tak beriman ke, orang kafir ke, munafik ke, apa semua dia bagi. Itulah dikatakan sifat Allah yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman dia bagi secara keseluruhan, nikmat yang kasar-kasar. Kemudian sifat Allah yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim ini yang yang maha mengasihani. Ar-Rahim ini yang maha mengasihani, yakni yang amat buat baik. Sebab apa? Sebab mengasihani ini kasihan, mengasihani adalah sifat hati. Sifat hati, buat Tuhan ada hati kan? Bukan maksud Tuhan ada hati. Mengasihani di sini dengan yakni, dia nak tafsir. Yang kita mengasihani itu macam mana? Yakni yang amat buat baik. Mengasihani itu dengan maksud Allah tu banyak buat baik. Dia bagi, dia buat baik. Yang ni Ar-Rahim ini dia khusus tertentu kepada orang yang beriman sahaja di negeri akhirat. Manakala orang kafir tak termasuk. Jadi Ar-Rahim ini, mengasihani ini hanya khusus bagi orang yang beriman sahaja di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Jadi Allah Ta'ala kasih kepada orang beriman sahaja di negeri akhirat. Manakala orang kafir, Tuhan tak kasih. Tuhan masukkan orang kafir semua dalam neraka, menjadi bahan bakaran api neraka. Jadi bahan bakaran terdiri daripada batu berhala dan juga manusia. Manusia tu siapa? Kafir, munafik. Tu jagalah. Jadi pastikan kita ni jangan masukkan kita dalam golongan tersebut. Rahimi, Ar-Rahmani, Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, habis. Baik, mana dia? Kalau orang tanya kita, mana dia dalil kata Allah Ta'ala suruh kita kenal dia? Mana dia dalil kata Allah Ta'ala suruh kenal dia? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam tu fi'il apa? Fi'il amar, dengan maksud maka ketahuilah oleh kamu. Fa'lam fi'il amar. Kalau kita mengaji suraf, fa'lam ni maknanya fi'il amar, maka hendaklah kamu ketahui. Tu maksudnya perintah dengan makna wajib. Fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui annahu la ilaha illallah, akan bahwasanya tiada Tuhan, tiada jenis Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana? Tiada ada jenis Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang sama macam Tuhan kita tu dah. Tiada Tuhan macam tu, melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan. Yang kata India sembah Tok Kong, yang tangan banyak tu lah, India sembah tu kan. Hindu tu lah, agama Hindu yang sembah Tok Kong. Cina sembah dia punya tu lah, Tuhan dia tu. Yang tu bukan Tuhan. Kena faham, yang tu bukan Tuhan. Yang itu adalah batu. Batu yang disangka oleh mereka itu akan Tuhan. India menyembah itulah yang tangan banyak tu, batu tu. Yang tu bukan dia sembah Tuhan, dia sembah batu. Dia sembah batu yang disangkakan oleh mereka adalah Tuhan, sedangkan itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenar adalah Allah. Jadi sini nak nafi apa? Nak menafi dan nak mengisbatkan apa? Nak menafi adalah Tuhan, sekiranya ada Tuhan yang macam Tuhan kita tu. Nak nafi itulah.
Kemudian kita isbat melainkan Allah. Jadi Allah sahaja Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak nafi apa? Nak nafi, nak menolakkan Tuhan yang lain lah daripada Allah. Sekiranya ada, kita nak tolak. Jadi kita isbat kita Allah sahaja, illallah, Allah sahaja Tuhan kita. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah ni lah dikatakan dalil, bukti kata Allah mewajibkan kita belajar hingga mengetahui. Suruh kenal dia lah, suruh kenal dia. Inilah dalil kata Allah Ta'ala suruh kita mengenal Tuhan. Fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui, wahai hamba-hambaku, annahu la ilaha illallah, akan bahawasanya tidak ada jenis Tuhan illallah, melainkan Allah. Allah saja Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Yang Hindu duk sembah tu adalah batu. India duk sembah tu batu, bukan Tuhan. Tu kena faham balik lah. Jangan kita lalu di kawasan tokoh Hindu kita kata tu Tuhan Hindu, tu Tuhan Cina, salah tu Tuhan Siam, salah. Sebenarnya Tuhan Hindu, Tuhan orang India, Tuhan orang Cina, Tuhan orang Siam adalah sama. Tuhan kita sama, Tuhan yang sama. Cuma mereka tidak percaya, mereka ingkar, tak mau sembah. Sebab itulah mereka dikatakan kafir. Kafir ini maknanya ingkar, tidak mahu menyembah Allah. Mereka menyembah lain daripada Allah. Itu dikatakan kafir. Baik, ini adalah dalil kata kita disuruh kenal Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kalau orang tanya kita boleh abang, inilah dalil dah. Ayat Quran ni. Surah apa ni saya tak pasti, tapi ada dalam Quran. Fa'lam, maka hendaklah kamu ketahui, annahu la ilaha illallah, akan bahawasanya tiada ada jenis Tuhan melainkan Allah. Okey, baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, ada sikit lagi huraian berkaitan Ar-Rahimi tadi ni. Jadi Ar-Rahimi ni asal dia makna kasih sayang. Ar-Rahimi ni maknanya asal dia kasih sayang. Kita ambil makna lazim. Jadi di sini jangan ambil makna asal. Kalau kita ambil makna asal maknanya kasih sayang. Kasih sayang ini adalah sifat hati. Jadi Tuhan ada hati ke? Tak ada. Tak ada. Jadi kita ambil makna lazim. Lazim daripada Allah Ta'ala sayang, maka ia pun buat baik. Tu maksudnya. Lazim daripada kata Allah Ta'ala tu kasih sayang, maka lazim dia, maka Allah pun buat baik. Buat baik dengan maksud Allah Ta'ala buat baik kepada orang yang beriman sahaja di negeri akhirat. Baik, habis. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Alhamdulillah ni maknanya pujian-pujian itu. Pujian-pujian itu. Maknanya pujian tu banyaklah, segala puji pun boleh. Boleh juga kita pasang dengan mana segala puji. Kitab apa Ustaz baru join? Ada tulis kat situ kot. Kitab Tauhid. Kitab Misbahul Munir. Kitab Misbahul Munir. Kitab yang masyhur di kalangan pelajar pondok. Pujian-pujian ataupun segala puji itu. Jadi bila sebut segala puji ni, dia terpecah kepada 4. Puji ni terpecah kepada 4. Baik. Puji terpecah kepada 4. Puji ni apa? Puji ni adalah sebutan yang baik. Sebutan yang baik untuk membesarkan seseorang. Pujian ni adalah sebutan yang baik lah. Baik, puji ni terpecah kepada 4. Yang pertama kita panggil puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi qadim, iaitulah puji Tuhan kepada dirinya sendiri. Tuhan puji diri dia sendiri. Seperti Tuhan kata, Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah, Tuhan kata. Tiada Tuhan melainkan aku. Tu Tuhan kata. Jadi Tuhan puji diri dia sendiri. Yang tu dipanggil apa? Puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji Allah bagi makhluk. Hadis tu maknanya baharu makhluk.
Qadim tu Allah, tidak ada mula bagi adanya. Itu yang kedua, puji qadim bagi hadis, seperti Allah puji Nabi Ayub. Allah kata apa? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku adalah yang banyak bertaubat. Jadi ayat tu terkena pada Nabi Ayub lah. Jadi Nabi puji Nabi Ayub. Allah puji Nabi pada astagfirullahalazim. Allah puji Nabi Ayub. Jadi Allah tu qadim, Nabi Ayub tu hadis baru. Yang tu yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga pula, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji sama-sama makhluk. Kita contohnya kita tanam bunga lah, kita tanam pokok bunga. Kemudian selang beberapa minggu pokok bunga kita mengeluarkan bunga yang sangat cantik. Kemudian kita pun puji pokok bunga kita, cantik sungguhlah pokok bunga ni. Bunga ni cantik sungguhlah, bunga ros ni. Jadi kita tu hadis makhluk, pokok bunga kita pun hadis makhluk. Itulah dipanggil puji hadis bagi hadis. Dan yang keempat, yang terakhir, puji hadis bagi qadim. Makhluk puji Tuhan. Contohnya kita kenyang, kita makan nasi, kita makan apa-apalah, tiba-tiba kenyang kan, kita belahak. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Jadi kita ni makhluk, Allah tu qadim, jadi dipanggil puji hadis bagi qadim. Jadi semua ada empat lah. Sekali lagi, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Dan yang keempat, puji hadis bagi qadim. Jadi kesemua puji itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zahirnya kita puji kawan kita, contohnya kawan kita lulus periksa, tahniah, kita kata ada tahniah sebab telah lulus peperiksaan. Daripada segi zahir nampak macam kita puji dia, tapi hakikat dia puji tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu baik. Puji-puji itu baik. Yakni tertentu. Puji-puji itu dia kena takdir dekat sini. Sebab di sini alhamdu, puji-puji itu ataupun segala puji itu lillah ni. Lam pada kata lillah ini dipanggil harfur jar, huruf jar yang hendak kepada tempat sangkut. Muta'allaq, dia nak kepada tempat sangkut. Jadi kita kena takdir. Ai mustahaqqun, bermula segala puji itu ialah mustahak bagi Allah, ataupun sabiqlah ia bagi Allah. Jadi khabar bagi alhamdu. Alhamdu ni dipanggil mubtada, isim. Mana ada tanda isim, itu masuk alif lam tu. Alhamdu, bermula segala puji itu. Khabar dia mana? Takdir pada lam ni. Lam pada Allah ni dipanggil lam tu huruf jar yang memerlukan tempat sangkut. Jadi tempat sangkut pada lam itu dipanggil khabar bagi alhamdu. Takdir dia macam mana? Ai sabitun, yakni sabitlah ia segala puji tadi itu lillahi, bagi Allah. Ini terjemahan dia. Puji-pujian itu sabitlah ia ataupun takdir mustahaklah ia, berhak mustahaklah ia segala puji itu, ataupun apa lagi? Boleh juga takdir mukhtasun, tertentulah. Khabar bagi alhamdu boleh juga takdir dengan mukhtasun, bermula segala puji itu ai mukhtasun, ialah tertentulah ia segala puji tadi lillah, bagi Allah. Ni dia punya terjemahan dia. Puji-puji itu tertentu ataupun mustahak ataupun sabitlah ia puji-puji itu bagi Allah. Jadi lam ini boleh juga dipanggil dengan lam milki, milik. Jadi segala puji itu milik bagi Allah. Terjemahan milik bagi dia. Jadi segala puji itu apa dia? Puji qadim bagi qadim, Allah puji diri dia sendiri. Puji qadim bagi hadis, Allah puji makhluk. Ketiga, puji hadis bagi hadis, makhluk puji sama-sama makhluk. Keempat, puji puji hadis bagi qadim, puji makhluk kepada Tuhan dia. Keempat-empat puji itu mukhtasun, tertentu bagi Allah, milik bagi Allah. Baik. Jadi Allah mana? Sifat dia yang menyuruh ia. Dalam menyuruh ni fi'il lah. Dalam dia ada takdir, ada takdir huwa, kembali kepada Allah.
Yang tu kena mengaji nahwu sarah baru kita faham. Kalau tak faham memang susah. Jadi Allah mana? Puji-pujian bagi Allah. Allah mana? Sifat dia yang menyuruh. Kena takdir ia dalam menyuruh ni ada huwa, ada ia. Yang menyuruh ia tu kembali kepada Allah. Yang menyuruh ia Allah, menyuruh apa? Maf'ul dia akan kita. Jadi akan kita tu jadi maf'ul. Allah tu jadi fa'il, menyuruh tu jadi fa'il. Ini kena mengaji dalam nahwu sarah baru faham lah. Saya pun reti sikit-sikit lah nahwu sarah ni. Boleh lah nak baca kitab sikit-sikit menggunakan ilmu nahwu sarah. Allah mana? Sifat dia yang menyuruh ia Allah, menyuruh siapa? Akan kita. Jadi Allah Ta'ala suruh kita. Allah Ta'ala suruh kita. Suruh apa? Suruh tu takluk. Dengan ni huruf jar, ba. Kalau bahasa Arab ba, terjemahan dia dengan. Jadi dia nak kepada tempat sangkut. Dia nak sangkut ke mana ni? Sangkut pada menyuruh. Menyuruh ni fa'il. Jadi huruf jar ni sangkut pada fa'il ni. Menyuruh dengan mengenal. Dengan mengenal akan dia, akan Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh kita. Allah Ta'ala suruh kita kenal akan dia Allah. Tu. Dan ni ataf lagi. Dalam bahasa Arab huruf waw. Waw tu dipanggil harfu ataf. Dia ataf ni makna dia sambung cakap. Dan dia nak sambung. Sambung tak mana? Sambung pada mengenal ni. Dan ni ataf pada kata mengenal. Jadi takdir kalam menyuruh ia Allah akan kita dengan mentauhid akan dia Allah. Tu cara baca kitab. Cara baca kitab Jawi payah agak. Dia kena pakai ilmu nahwu. Jadi hak kita guna ni hak asas-asas dekat-dekat boleh lah atah ni. Kalau atah jauh kita pun pening tak. Jadi atah dekat-dekat. Dan ni maknanya dia terjemahan daripada waw. Waw tu bahasa Arab. Terjemahan dia dan. Dia nak tempat maktuf dia. Dan ni ataf. Dia nak tempat maktuf dia panggil. Maktuf. Tempat kita sambung cakap tu. Kalau kita takdir kalam, kita ambil balik lah bila awal ni. Allah mana? Allah yang menyuruh ia Allah akan kita dengan ambil sini terus. Sini kita baca lah tadi. Bila atas sini kita terus ambil sini lah. Allah yang menyuruh ia Allah akan kita dengan mentauhid akan dia Allah. Tauhid ni apa? Tauhid ni maknanya mengasahkan Allah. Mengasahkan Allah. Tidak menduakan Allah. Tidak syirik, tidak menduakan Allah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah ta'ala binubuwwatihi wa risalatihi. Jadi wassalatu wassalamu ni dipanggil apa ni? Dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Lafaz wassalatu wassalamu ni dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Yakni lafaz itu, lafaz wassalatu wassalamu ni semata-mata nak cerita, tetapi makna itu suruh kita, makna dia suruh kita mengadakan selawat ke atas Nabi, seolah-olah katanya Allahumma salli wa sallim. Dia lafaz ni seolah-olah nak cerita saja, tapi makna dia seolah-olah dia nak suruh kita selawat kepada Nabi dengan kata Allahumma salli wa sallim. Artinya ya Allah, ya Tuhanku, Engkau beri rahmatlah dan kesejahteraanlah ke atas penghulu kami. Sebab apa? Dia dipanggil jumlah doaiyah. Jumlah doaiyah kita minta Allah Ta'ala bagi apa ni? Bagi rahmat, kasih sayang dan juga kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad ala sayyidina, kepada Nabi kita Muhammad, kerana Nabi kita akan memberi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti, khususnya di pada mahsyar, yang mana ketika itu keadaan huru hara. Keadaan yang berlaku pada mahsyar adalah huru hara. Pakat duk risau, dah lah tunggu lama dalam dia di pada mahsyar tu, bukan sehari dua, berpuluh-puluh bilion ribu tahun, beribu-ribu tahun, berpuluh ribu tahun menunggu keputusan daripada Allah
sama ada kita tu nak dimasukkan ke mana, nak dimasukkan ke negeri akhirat, nak dimasukkan ke neraka ataupun syurga. Jadi kita dok tunggu berpuluh-puluh tahun. Di situ nak menunggu keputusan daripada Allah. Selepas mana ditimbang seorang demi seorang, seorang demi seorang, sejak zaman Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad, sehinggalah umat Nabi Muhammad. Maknanya timbang seorang demi seorang, bukanlah mengambil masa yang singkat, yang lama. Jadi sehinggalah ada yang sanggup berkata, ya Allah, tentulah siap-siap ya Allah. Kalau kami ni neraka, neraka lah. Kalau kami ni syurga, syurga lah, tentulah siap-siap. Kami ni tak larat nak tunggu dah, lama sangat ni. Di padang mahsyar ni, yang mana matahari pun duk sejengkal atas kepala. Berpeluh ni tak tahu nak kata. Peluh ni ikut qadar amalan kita lah. Semua tu cerita dalam kitab lah. Dalam kitab ulama. Ada yang mengatakan peluh hingga buku lali. Ada yang mengatakan peluh hingga betis. Ada yang mengatakan peluh hingga lutut. Ada yang mengatakan peluh hingga paha. Ada yang mengatakan peluh hingga ke pinggang, ke dada, sampai ke hidung. Ada yang tenggelam dalam peluh pun ada. Mengikut qadar amalan masing-masing ketika mana di dunia. Berduyun-duyun. Pertama sekali minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, masing-masing. Aku pun ada salah dengan Tuhan. Satu ketika dulu, Tuhan larang aku makan buah khuldi di dalam syurga, aku makan. Jadi hari ni aku tak tahulah Tuhan nak balas apa kat aku ni. Tu contohlah. Tu Tuhan, Nabi Adam kata. Dia pun pakat berduyun-duyun pergi Nabi yang seterusnya, Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata macam tu juga, nafsi, nafsi, aku pun ada salah dan sebagainya. Sampai maknanya daripada satu Nabi ke satu Nabi tu pun berpuluh-puluh tahun berduyun-duyun pakat pergi minta syafaat. Semuanya kata macam tu, nafsi, nafsi. Sampai last sekali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun dapat memberi syafaat kepada kita, kepada umat. Umat dah. Tu. Jadi kita wassalatu wassalamu ni kita nak doa lah kepada Allah. Kita minta doa kepada ya Allah. Wassalatu wassalamu, dan salawat yakni rahmat. Salawat dengan makna rahmat. Berilah rahmat. Rahmat dengan makna kasih sayang. Wassalamu, dan kesejahteraan kepada Nabi kita lah. Sebab apa? Sebab ketika hari kiamat tu berlakunya hari huru hara. Jadi kita nak bagi Nabi kita ni sejahtera, selamat, tenang, dan dia boleh memberi syafaat kepada umat dia, supaya dapat masuk syurga. Wassalatu wassalamu, dan bermula salawat yakni rahmat, salawat dan yakni rahmat, wassalamu dan rahmat dan kasih sayang, dan kesejahteraan, keselamatan. Jadi takdir pula, ala ni harfu jar, takdir mahzuf, takdir jadi khobar bagi wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan kesejahteraan, ala sayyidina ay nazilani, kena takdir ay nazilani, yakni turunlah kedua-duanya. Nazilani itu takdirlah, khabar bagi wassalatu wassalamu. Nazilani, turunlah kedua-duanya, iaitu salawat dan salam tadi ni, rahmat dan kesejahteraan tadi ni, turunlah ala sayyidina, ke atas penghulu kita. Penghulu tu maknanya orang yang memerintah pekerjaan kita. Orang yang memerintah pekerjaan kita dipanggil penghulu, Sayyidina. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Penghulu kita itu Nabi Muhammad. Ba'athahullahu ta'ala, yang telah membangkitlah akan penghulu kita tu, Nabi Muhammad tu, Allahu, oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala. Binubuwatihi, dengan kenabiannya. Warisalatihi, dan risalahnya. Dan risalahnya. Ini terjemahan dah. Terjemahan pada kata wassalatu wassalamu. Dan rahmat. Rahmat tu jadi mubtada permulaan ayat. Dan rahmat, yakni dan bermula rahmat, kasih sayang lah rahmat ni. Dan kesejahteraan, iaitulah keselamatan. Ke atas ni terjemahan daripada Allah. Allah ni bahasa Arab, terjemahan dia ke atas. Jadi takdir tadi, takdir khabar bagi rahmat dan kesejahteraan.
Takdir dia macam mana? Turunlah ini nazilah ni tadi ni. Turunlah kedua-duanya rahmat dan kesejahteraan itu ke atas penghulu kita. Penghulu kita Sayyidina tu lah. Penghulu tu maknanya orang yang memerintah pekerjaan kita. Penghulu kita siapa dia? Badal. Badal. Penghulu kita ni, kemudian Nabi Muhammad ni dipanggil badal. Dalam ilmu nahwu dipanggil badal. Yang kata penghulu kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantik akan dia, meletak akan dia ataupun membangkit akan dia Nabi oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang melantik Nabi kita tu. Yang melantik Nabi kita tu. Bukan orang lain lantik dah. Bukan malaikat lantik dah. Allah sendiri yang lantik Nabi Muhammad. Melantik oleh Allah Ta'ala. Melantik apa tu? Dengan ni takluk pada kata melantik, meletak, melantik. Melantik tu dengan jadi nabinya Allah. Jadi Nabi Muhammad penghulu kita tu, Allah Ta'ala lantik dia bagi jadi nabi. Nabi ni. Dan jadi rasul. Dan ni ataf pada kata nabi. Jadi dan jadi rasulnya Allah. Jadi Allah yang lantik. Allah sendiri yang lantik Nabi kita tu menjadi Nabi dan Rasul. Bukannya makhluk yang lantik. Bukannya malaikat lantik. Allah sendiri yang lantik. Wa ala alihi. Waw pada kata wa ala ni ataf. Ataf pada kata ala Sayyidina. Takdir kalam wassalatu wassalamu ala alihi. Tu takdir kalam macam tu. Waw pada kata wa ala ni, waw ni ataf pada kata ala Sayyidina. Jadi takdir kalam tarik balik. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi alladhi yahriduna bi idharil haqqi wa i'la dinihi. Baik. Dan ke atas keluarganya, dan ni ataf pada kata ke atas penghulu kita. Dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi kita. Keluarga Nabi kita. Siapa dia keluarga Nabi kita? Dia ada beberapa lah. Yang pertama, bermula keluarga Nabi pada maqam puji ialah tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa. Itu maqam keluarga pada maqam puji ialah tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa, dikatakan keluarga Nabi pada maqam puji. Itu keluarga. Sebentar. Baik, yang tu keluarga Nabi pada maqam puji lah, ialah tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa. Yang kedua, keluarga Nabi pada maqam doa, seperti mana di sinilah. Di sini dipanggil keluarga Nabi pada maqam doa, iaitulah tiap-tiap orang yang beriman. Tiap-tiap orang yang beriman. Dan jikalau orang itu derhaka sekalipun, kerana mereka itu terlebih berhajat kepada doa. Itu yang kedua. Keluarga pada maqam doa, iaitulah seperti mana di sini, iaitulah tiap-tiap orang yang beriman, dan jikalau orang itu durhaka sekalipun, kerana mereka itu terlebih berhajat kepada doa. Dan yang ketiga, keluarga pada maqam haram makan zakat. Siapa dia? Keluarga pada haram makan zakat, iaitulah anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu dia katakan keluarganya keluarga Nabi. Di sini, kalau di sini dikenakan di sini, keluarga pada maqam doa lah. Iaitulah tiap-tiap orang yang beriman, walaupun asian, walaupun derhaka sekalipun. Baik, kemudian dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi.
Sahabat Nabi ni adalah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Yang beriman dengan Nabi. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Itu dipanggil sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tapi kalau hidup sezaman dengan Nabi, tak beriman dengan Nabi, seperti mana Abu Jahal, Abu Lahab, itu dipanggil bukan sahabat. Bukan sahabat. Baik, ada yang tanya, Assalamualaikum, ilmu apakah ini? Ini adalah ilmu tauhid, ilmu aqidah. Dan sahabat-sahabatnya Nabi, yang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh ni panggil sifat keluarga Nabi dan sahabat Nabi tadi. Yang bersungguh-sungguh, yang bersusah payah, mereka itu keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu dengan menzahirkan, menyatakan yang sebenar, yakni agama yang sebenar, dan meninggikan agamanya. Itulah kesungguhan sahabat-sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi. Kesungguhan mereka itu untuk menzahirkan, menyatakan, menjelaskan agama yang sebenar dan meninggikan agamanya. Baik, jadi rasanya sekat tu dululah, kita berhenti dululah sekat tu. Anak pun dah bunyi dah. InsyaAllah nanti ada masa kita sambung lagi pada kata wa ba'du, InsyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan ilmu itu daripada kelemahan dia sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi